Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Ibrahim. Nombor matrik 10 DKM 21 F1088 dari kelas DKM 2C. Dan bersama lagi 3 rakan bersama saya mendapat tugasan yang bertajuk fenomena taksub laman sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan banyak lagi di kalangan remaja. Hari ini kami ingin membincangkan tentang tajuk tersebut. Sekarang saya ingin menerangkan maksud tajuk daripada tugasan kami ini, iaitu fenomena taksub laman sosial di kalangan remaja. Di sini kita dapat lihat media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian ataupun dipanggil online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia, tidak kira dah dari negara mana. Menurut maksud laman sosial, menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi ataupun perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Manakala media sosial juga disignifikasikan sebagai satu kumpulan aplikasi berasaskan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Itu saja daripada saya. Antara 3 objektif yang kami dapat daripada tugasan ini ialah: pertama, apakah faedah yang kita dapat daripada laman sosial. Yang kedua, keburukan laman sosial. Dan yang ketiga, kebaikan laman sosial. Antara faedah laman sosial ialah kita dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, kerana laman sosial ini dapat menghubungkan kita dengan keluarga kita walaupun berada jauh. Malah laman sosial ini membolehkan individu untuk berkongsi aktiviti seharian yang berlaku pada hari tersebut kepada rakan-rakan terdekat ataupun kepada keluarga. Dengan ini dapat lagi mengeratkan silaturahim. Yang kedua, keburukan laman sosial ialah pembaziran masa. Pembaziran masa contohnya kita melihat Facebook, Twitter, TikTok, Instagram dan banyak lagi berjam-jam tanpa kita sedar. Sedangkan kita boleh mengisi masa kita itu dengan seperti membaca Al-Quran ataupun melakukan apa-apa sahaja dengan benda yang mendapatkan manfaat kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, kebaikan laman sosial ialah kita boleh membuat promosi sesuatu melalui laman sosial. Seperti kita ingin membuat perniagaan ataupun untuk menyokong orang lain membuat perniagaan, seperti sekarang, iaitu perniagaan online untuk menjual apa-apa sahaja barang untuk keperluan seharian orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hamzah bin Muhammad Farizan, metrik nombor 10 DKM 21F1040. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidi nasi liyuziquhum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak merasakan mereka sebagai balasan perbuatan-perbuatan buruk
yang mereka telah lalukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Etika merupakan satu bidang falsafah yang membincangkan tentang tingkah laku manusia dari aspek lahiriah dan batiniah dalam hubungan dengan sains dan teknologi. Etika adalah satu bidang ilmu yang mengkaji soal kebaikan dan keburukan serta berhubung dengan tata cara untuk mempraktiskan kebaikan dan menolak keburukan dalam amalan dan penggunaan sains dan teknologi. Dalam penggunaan teknologi yang serba canggih kini seperti laman sosial, pengguna perlu patuh kepada etika yang telah ditetapkan dalam Islam. Hal ini dapat mencegah kemudaratan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat pelbagai kesan positif apabila kita menggunakan laman sosial secara beretika. Antaranya ialah kita tidak akan merosakkan akhlak Muslim serta memberi manfaat kepada pengguna laman sosial yang lain. Yang paling penting, kita dapat membentuk generasi muda yang berakhlak dan berbudi pekerti selaku penggerak utama semasa hadapan negara. Bak kata pepatah, jika ingin melihat negara pada masa hadapan, lihatlah anak muda pada masa kini. Seterusnya, kita juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan menjalinkan ukhuwah yang mungkin sudah lama terputus. Di samping itu, kita juga boleh mendapat maklumat dari laman sosial yang berkaitan dengan pelajaran. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Azamuddin. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1060. Empat yang diperolehi dari penghasilan dan penggunaan teknologi tersebut adalah: penggunaan teknologi terkini memungkinkan kanak-kanak mengambil dan mengolah ilmu pengetahuan ataupun informasi dari laman yang dikunjunginya tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Beberapa faedah hasil penggunaan peranti teknologi iaitu peralatan baru dan medium efektif untuk pendidikan. Yang kedua, proses pembelajaran boleh ditingkatkan kerana peranti ini memberi peluang untuk pembelajaran kendiri. Yang ketiga, menyediakan asas yang kukuh untuk perancangan dan membuat peningkatan yang memberangsangkan. Yang keempat, permainan video juga membantu dalam membentuk semangat berpasukan dan kolaborasi sikap setiap individu. Perkembangan teknologi pada hari ini telah mengubah landscape komunikasi seseorang individu dengan individu yang lain. Perkembangan teknologi termasuk penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ini sesuai dengan tuntutan penyebaran dan pelaksanaan dakwah yang semestinya mengikut arus perkembangan zaman. Media sosial yang terdiri daripada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp dan banyak lagi dilihat memberi peluang yang luas terhadap penyebaran dakwah dan terutamanya dalam memperkenalkan ilmu Islam yang berkaitan al-daruriyat kerana sifatnya yang pantas dan lebih global. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti media sosial, maka segala maklumat boleh disebarkan dengan pantas tanpa sepadan. Pengaliran maklumat tidak hanya tertumpu pada negara-negara maju, bahkan di Malaysia turut menerima pengaliran maklumat tanpa sepadan. Cara mengatasi permasalahan apabila ketagih menggunakan
teknologi-teknologi canggih pada zaman kini. Yang pertama, jangan sesekali membawa telefon atau tablet anda ke tempat tidur kerana lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur anda jika digunakan dalam 2 jam sebelum waktu tidur. Yang kedua, letakkan matlamat anda bilakah anda boleh menggunakan telefon pintar. Sebagai contoh, anda mungkin boleh menentukan penggunaan telefon pintar pada waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan penggunaan telefon sebagai ganjaran untuk anda setelah selesai tugasan rumah atau pekerjaan anda. Kesimpulan yang kita dapat bincangkan, dalam dunia era globalisasi kini, kita tidak boleh menyekat pelajar daripada menggunakan internet, terutamanya Facebook, tetapi perlu mengambil langkah mengawal dan memantau kegiatan pelajar supaya mereka tidak terpengaruh dengan anasir-anasir negatif sehingga melalaikan mereka, seterusnya merosakkan akhlak. Dalam kajian ini, terdapat beberapa pandangan responden kajian yang mencadangkan beberapa cara dalam mengambil langkah untuk memantau kegiatan pelajar yang gemar melayari laman sesawang sosial ini. Antara penyataan responden yang ditemu ramah ialah disiplinkan diri dalam menentukan masa yang sesuai dan tentukan beberapa minit untuk melihat Facebook. Hasil kajian mendapat respon daripada responden kajian di mana mereka berpendapat walaupun agak sukar untuk mengatasi masalah ketagihan Facebook ini. Namun, jika kita boleh mendisiplinkan diri untuk kuarantinkan masa Facebook dan fokus kepada aktiviti lain yang lebih berfaedah, itu adalah lebih baik. Sesungguhnya kita patut sedar bahawa Facebook ini umpama umpan untuk kita membuang masa daripada dunia yang sebenar dan membunuh masa manusia setiap hari. Akhir sekali, penggunaan perisian internet yang dapat menyekat akses ke laman web yang tidak bermoral ini juga merupakan salah satu langkah yang amat efisien dalam usaha untuk mengurangkan masalah ini. Penggunaan perisian ini sewajarnya telah diketahui umum kerana ianya merupakan salah satu jalan yang paling naik dalam mengelakkan masa penyalahgunaan internet. Perisian ini wajar digunakan di institusi-institusi pengajian tinggi dan pejabat-pejabat besar. Perisian ini mampu menghalang akses ke laman web yang tidak bermoral ini. Sekian, terima kasih.